Assalamualaikum semua. 2021 adalah tahun yang sangat meriah untuk segmen truck pickup, di mana salah satu truck pickup yang menjadi tumpuan ramai adalah Nissan Navara versi facelift. Dan abang tahu ramai yang request kepada abang. Dia kata, bang, buatlah Nissan Navara bang. Sebab apa? Saya pening bang. Banyak sangat. Tahun ni banyak sangat truck pickup. So bagi tak mengecewakan anda, so hari ini kita akan test drive Nissan Navara versi yang paling premium sekali, iaitu Pro 4X. Tapi uniknya video kita pada kali ini akan dimeriahkan dengan peneraju chipset iaitu Qualcomm, di mana sepanjang syuting video ini ada beberapa part yang kita akan menggunakan kamera Oppo Find X3 Pro, iaitu model yang paling flagship sekali untuk Oppo, model Oppo. Dan lebih penting adalah dia menggunakan prosesor Snapdragon 888, di mana dengan menggunakan prosesor ini, of course, orang katakan untuk ambil gambar, untuk ambil video, sama macam kamera, orang katakan kamera profesional lah. Dan lebih penting adalah untuk handphone ini, dia punya kamera 50 megapiksel. Lepas tu dia ada wide angle, dia ada ultra wide. Dia punya paparan skrin pula sehingga 1 bilion warna. So, sambil-sambil kita review kereta, sambil-sambil tu juga abang akan pandu uji juga model smartphone yang ini. Orang katakan sama juga macam kalau kita beli kereta kan, selain pada rupa, kita akan tengok engine juga, iaitu performance. Sama juga untuk handphone juga. Kalau kita nak beli handphone, selain pada rupa, kita pun kena tengok engine juga. Engine tu abang kata tadilah chipset lah, iaitu prosesor Snapdragon 888. Orang katakan lepas dah guna ni, baru kita tahu betapa pentingnya performance tentang satu handphone itu. Okey, jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut pasal kereta ini, bagi anda yang sudah subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Baik, sebelum kita bercerita luaran Nissan Navara ni, so untuk makluman semua, ini adalah versi facelift. Nampak macam baru kan, nampak macam all new kan, tapi sebenarnya ini adalah versi facelift. Orang katakan dia adalah melibatkan major change lah, orang katakan perubahan yang agak ketara untuk luaran, tapi dalam dia cuma minor change. Engine masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. So untuk makluman anda semua, untuk Navara ni, dia sekarang ni dia ada 6 pilihan varian, di mana yang ini abang katakan Pro 4X ini adalah versi yang paling premium sekali lah. Dan abang katakan design memang totally change, memang perubah. Orang katakan kalau kita nak compare kan dengan Navara sebelum ni kan, Navara sebelum ni kita tengok orang katakan, oh okey, boleh tahan, not bad. Tapi lepas keluar ni kan, wish, lawa pula kereta ni. Nampak pula Navara yang lama nampak buruk pula. Yang ini pula nampak lawa kan. So untuk depan ni kalau boleh nampak grill yang agak besar, untuk warna gelap yang ini didatangkan dengan grill dengan ada tulisan Navara dekat bahagian atas. Dan untuk makluman anda semua, Navara adalah first model Nissan dekat Malaysia yang gunakan ni logo yang baru, emblem yang baru warna hitam dengan ada perkataan Nissan warna merah dekat bahagian sini. Dan of course untuk bahagian lampu, kau nampak lampu sebenarnya adalah semua adalah LED, tak kisahlah depan ataupun fog lamp ataupun belakang, semua ada LED. Tetapi uniknya dia ada design, dia ada C-shape dekat bahagian lampu ni. Kau nampak ada 4 ketui lampu ni, nampak smart babe. Kau nampak memang nampak smart, dan kau nampak dia punya premium dekat situ. Okey. So seterusnya untuk bahagian fog lamp macam saya katakan dia punya LED juga, tapi saya suka kedudukan fog lamp dekat sini, dan perumah dia juga nampakkan dia punya kereta ni lagi rugged. Dan one more thing, untuk bahagian bawah dia ada skid plate juga. Skid plate dia sangat-sangat besar dengan dia ada orang katakan warna hitam kat sini. Dan one more juga sekarang ni untuk Navara facelift, kalau kau nampak benda ni, ini confirm adalah facelift. Untuk yang ni dia ada dia punya, ini panggil reflector tau, tapi dia ada kombinasi warna orange color pada bahagian hadapan, tepi untuk semua variant. So itu adalah untuk depan, dan sekarang ni kita pergi ke bahagian tepi. So untuk side tepi pula, sebenarnya untuk Nissan Navara ni dia ada combination dengan warna hitam tau, di mana kalau kau nampak dia punya fender dia warna gelap. Dan of course macam kata tadi lah, dia ada lining warna
warna oranye tu yang bertindak sebagai reflektor. Dia punya rim pun is all black, 17 inci. Side mirror warna hitam, pemegang pintu warna hitam. Dia punya side step juga sekarang warna hitam. Roof rail juga warna hitam. Dan one more thing, untuk bahagian belakang nampak tu dekat fender pun ada juga warna oranye tu. Dan untuk ketahui ini adalah versi premium, kalau nampak kat situ dia ada stiker tulis Pro 4X. So untuk bahagian belakang pun tak mengecewa juga. Bagi abang cukup cantik juga, ada premium juga. Dan of course untuk lampu belakang yang katakan tadi is LED juga, dan dia punya design pun adalah C-shape juga. So untuk bahagian belakang, door handle pun warna hitam, logo baru juga orang katakan. Dan untuk belakang ni sekarang ni dia ada backstep. Orang katakan kalau nak panjat tu lagi senang lah kan. So backstep dia adalah warna hitam juga. Dan of course tak lupakan juga sini pun ada reverse camera. Kalau ikutkan yang ini dia ada 360 punya kamera. Dan one more thing, sebenarnya saya suka dekat atas ni, dia nampak a bit premium sikit. Dan sebenarnya yang ni dia tak ada hydraulic, walaupun sebenarnya untuk tutup agak ringan sebab dia kata dia ada pasang something kat sini. Dan seterusnya, perubahan seterusnya, ni kau nampak ni dekat bahagian tepi ni dia ada hook tau. Yang hook ni dia tambah baru, di mana dia ada 4 point punya hook. Dia katakan senang lah lepas ni kalau siapa-siapa yang nak angkat motor ke, nak angkat apa-apa ke, it's senang sebab hook ni fleksibel. Dia boleh alih depan belakang ikut kesesuaian mana yang korang nak buat. Okay? So secara keseluruhannya, abang dia katakan untuk desain luaran, Eden Suko. So untuk dalam sebenarnya saya ada sedikit kecewa lah. Sebab apa tau? Sebab luar dah cantik babe. Dalam pun aku expect orang katakan cantik dan juga premium lah. Tapi dalam dia tak begitu premium sangat. So abang katakan tadi dia punya perubahan utama cuma luar je. Dalam dia buat sedikit minor change sajalah. Tetapi ada beberapa part yang menyelamatkan dia. Nampak dia terus orang katakan tak begitu bagus lah kan. Firstly abang katakan dari segi material quality semua adalah hard case Baik daripada dashboard, tepi, semua adalah hard case. Dia tak ada soft, melainkan yang armrest je lah. Dia punya material lembut itu. Seterusnya perubahan dikatakan adalah dari segi cermin ni. Sebenarnya dia kata cermin adalah cermin akustik, di mana untuk cermin depan driver dan juga passenger orang katakan cermin akustik, di mana orang katakan dia boleh memberikan orang kata NVH yang kadar NVH yang lebih bagus. Yang itu kita akan ulas nanti dekat sesi test drive nantilah. Dan untuk papan pemuka yang ni untuk meter kita nampak combination antara analog dan juga digital. Yang ni adalah paparan 7 inci, di mana untuk kiri RPM, kanan speed, tengah adalah sistem infotainment lah dan info-info dan sebagainya lah. So untuk bahagian tengah dia punya sistem infotainment 8 inci. Yang ini ada connection Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan untuk steering is a common punya Nissan punya ni, tapi yang saya kata menyelamatkan dia adalah ni logo dia. Logo dia nampak dia punya kegarangan tu still ada, tapi yang lain-lain maintain tak ada perubahan lah. Begitu juga untuk bahagian tepi ni, yang bulat-bulat ni, yang ni memang trademark Nissan lah, tu memang tak boleh nak buat apa. So handbrake masih handbrake tangan lagi. Tengah is very simple. Kita nampak ada USB port. USB port saya dah nampak dia ada 3 USB port Type A dan juga Type 1 Type C. So kira okey, sangat memuaskan, ada 4. Dan seterusnya untuk yang lain-lain, seat ini adalah fully leather. Of course fully leather, yang ni saya nampak agak rugged juga desainnya, dengan ada jahitan benang warna merah dan juga warna putih. Dan of course dekat sini ada sulaman juga Pro 4X. Dan of course yang ini carpet pun dia ada Pro 4X jugalah. So untuk seat belakang, Nissan kata dia ada buat slightly improvement, di mana dia kata seat belakang sebenarnya dia ada ke belakang sedikit untuk memberikan keselesaan, selain pada dia ada aircon belakang pada bahagian belakang lah. So that's for all untuk interior. Interior bagi saya okey lagi lah, tapi sedikit mengecewakan sikit juga untuk saya juga. Alright, so sekarang ni abang cerita pasal driving experience. Dan untuk makluman semua, walaupun dia punya luaran dia buat major change, dalam dia buat minor change, tetapi untuk engine dia tak ada buat apa-apa tau. Maksudnya engine masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. So untuk yang ni dia gunakan 2.5 liter turbo diesel, 190 PS dan juga 450 Newton meter torque. Manakala untuk dia punya kotak gear adalah 7 speed auto dengan manual mode lah. Okey, so maksudnya tiada perubahan.
So, untuk driving experience boleh katakan hampir sama seperti Navara sebelum ini sebab dia tidak ada banyak perubahan kecuali daripada kan dikatakan tadi cermin akustik kan. So, cermin akustik kalau saya bawa dekat highway, dia boleh lah minimize sikit lah. Tak adalah kata senyap sepenuhnya, tapi minimize dia punya suara yang itulah. Yang roda, dia punya tayar kalau bawa laju itu memang dengar lah. Tapi taklah sekuat seperti bagaimana truck pickup yang dulu lah. So sekarang ni lebih important thing adalah sekarang ni kan truck pickup kan dia dah macam kereta bang. Dia tak macam dulu lah. Dia dah macam kereta dah. Kalau kau nak bandingkan dengan truck pickup dulu memang jauh lah. Langit dan bumi memang jauh lah. Tapi sekarang ni dia punya future dia punya ciri-ciri dia punya feature dia tu dah sama macam kereta, sebuah kereta biasa yang kereta 100,000 ke dengan ciri-ciri dia ke kan. So walaupun kau tengok walaupun saya jalan dekat jalan berbatu ni, so bagi saya okey lah. Okay? Sebab yang ini tak salah saya, Navara adalah the only one truck pickup yang menggunakan suspension multi-link dekat bahagian belakang. Untuk truck pickup lain tidak. Setahu saya, kalau tak silap saya lah. So of course multi-link kalau dekat jalan highway memang sedap lah kan, semua sedia maklum. Tapi of course untuk multi-link kebiasaannya lebih mahal sedikit. Okay? So untuk driving experience sepanjang saya bawa dekat jalan highway saya rasa tak ada masalah. Kereta ni sebenarnya kalau kau cruise pada 110 ataupun 120 tak ada isu sebenarnya kan. Termasuklah kalau kau bawa 16 kan, bukanlah kau kata nak riak ke apa. Kalau sebenarnya kereta ni 18 pun tak ada masalah memang tak ada masalah. Dan dari segi driving saya rasa dari segi power memang ada lah. Top 450 Nm torque kau tengok tekan terus ada. Apatah lagi kalau pickup kan, pickup memang ada lah. So untuk power saya rasa saya tak ada komplain sebab dia plus minus lah. Dia plus minus dengan kompetitor yang lain. Untuk kompetitor dia memang dia plus minus tak jauh beza. So seterusnya untuk yang ni, of course yang ni dia ada 4-wheel drive. So of course yang ni dia punya button dia letak bahagian tengah ni. So dia ada 2-wheel drive, dia ada 4H dan juga 4low. Dan untuk yang Navara yang facelift ni dia ada sedikit improvement di mana kalau kita letak dekat 4low, automatically kamera, all round monitor, kamera 360 depan, kiri, kanan dan belakang dia akan automatically menyala dekat bahagian panel sistem infotainment ni. Of course kalau kita berada kat off-road kadang-kadang kita tak nampak apa halangan yang sedia ada kan. So dengan adanya benda ciri macam ni, so at least kalau kita dekat dalam off-road kita lebih careful, kita lebih hati-hati apabila kita berada dalam off-road. Kita boleh nampak keadaan sekeliling kita yang mungkin kita daripada dalam tak nampak, tetapi dengan ada bantuannya 360 kamera ni memang sangat membantu, especially kalau kita berada dekat dalam off-road kan. Dan of course untuk off-road sebenarnya bukan untuk kelajuan pun. Off-road slow and steady. Yang paling penting adalah tidak membahayakan nyawa, tidak membahayakan orang lain dan tidak tinggal kawan-kawan kalau kita melibatkan konvoi dalam hutan dan sebagainya lah kan. So sekarang ni saya akan cuba buat laluan sedikit lalu off-road. Saya nak tunjuk kepada korang macam mana dia stabil dia. Okay? Walaupun dia punya turning radius taklah sebagus kompetitor dia ada yang lebih bagus tapi still okey lagi. So untuk lalu off-road walaupun tanpa saya tukar kepada 4H, untuk laluan yang sekarang ni saya nampak jalan yang ada yang berbatu, ada yang berlumpur, ada yang jalan dia agak lembut sedikit. So tak ada masalah. Tengok kalau saya tekan ni, tengok tak ada isu nampak. Okey, it's very stabil. Ambil hard disk sikit, kan nampak ni. Layan itu, dia punya slide itu memang layan babe. Kau tengok untuk off-road saya rasa tak ada masalah babe. Tak ada isu lah tu untuk off-road. Untuk power yang begitulah 190, 250, 450 Nm top tak ada isu. Ini saya tak tukar 4H langsung. Ini setakat 2 wheel dia. Of course dia light lah kan, light off-road. Dan seterusnya adalah dari segi safety. The main improvement pada Navara ni pun adalah safety. Di mana untuk Navara ni dia ada sistem tau. Tetapi dia tak ada adaptive cruise control. ACC dia tak ada. Tapi yang lain-lain dia ada lah, macam blind spot monitor dia ada, RCTA dia ada, lepas tu dia ada macam katalah intelligent aura monitor tu yang kamera tu. Tentunya dia ada forward collision warning, lepas tu dia ada emergency braking dan sebagainya. Dia ada banyak, dia ada termasuk sekali dengan high beam assist, di mana kebiasaannya high beam assist tu ada pada kereta-kereta mewah kan. So macam tu lah abang katalah, secara kesimpulannya kereta ni is about full package. Tapi cuma dia tak ada ACC. Kalau dia ada ACC kan memang perfect lah kereta ni. Serius memang perfect kereta ni. So overall secara keseluruhan bagi abang untuk package yang sedia ada
is a better than previous punya Navara. Much better lah, bukan better lah, much better, baik dari segi luaran, baik dari segi safety, saya rasa better. Tetapi untuk dalam, okey lah, boleh terima, not too perfect. Tapi kalau dia buat dalam ni, saya rasa lagi perfect. Of course, yang ni, this one is a facelift model. It's not all new. All new mungkin akan lebih menarik lah. So sekarang ni kita keluar, kita buat sedikit conclusion, kita cerita sikit berapa harga untuk Nissan Navara versi facelift. Okey, jom. Jadi sebelum kita tamatkan video ini, untuk mana-mana semua, untuk Navara dia hadir dengan 4 pilihan warna, iaitu warna hitam, warna putih dan juga warna hero dia iaitu warna grey dan juga warna merah. Dan untuk harga pula, harga dia bermula daripada RM91,000 sehingga RM142,000. Manakala untuk waranti 5 years ataupun 150,000 km. Which one come first? Secara keseluruhannya, pandangan peribadi abang, kalau nak bandingkan dengan Navara sebelum ni, this is much better. Walaupun ada beberapa benda yang saya sedikit kecewa, tapi overall masih okey, masih boleh diterima dan lebih better berbanding dengan versi yang sebelum ini. Orang katakan this is the real mother trucker. Okey? Sabar, tak habis lagi. So mesti nak tahu kan macam mana performance pasal handphone ni kan lepas abang guna. So abang rasakan untuk Oppo Find F3 Pro yang ini, so yang ini adalah especially untuk yang beginner lah. Siapa-siapa yang nak start kan buat vlog ke, nak buat video ke apa kan. So tak payahlah nak buat kamera besar-besar, berat-berat, tak payah. So guna saja phone yang ini. So sambil-sambil boleh guna phone untuk call, kita boleh record juga anytime, bila-bila kita nak buat. So sepanjang guna yang ini, yang paling penting adalah dia tak hang. Macam juga macam untuk handphone, orang katakan selain daripada rupa, apa yang penting? Dia punya engine dia, iaitu dia punya chipset Snapdragon 888. Sama juga macam kita beli kereta kan. Selain daripada tengok rupa, kita nak tengok apa? Mesti kita nak tengok performance dia. So sama juga untuk yang ini. So sepanjang abang guna handphone ni, abang boleh katakan ini adalah handphone yang sangat-sangat sesuai untuk sesiapa yang nakkan, orang katakan performance yang laju pada masa yang sama, nakkan kualiti kamera yang sama seperti kamera digital korang tu ataupun kamera canggih kat luar tu. So ini adalah sangat-sangat sesuai untuk korang. So apa tunggu lagi? Pergilah cari. Takkan itu pun nak ajar. So sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Kalau ada sebarang soalan, boleh nyatakan di ruangan komen bawah. Kita jumpa lagi masa akan datang. Nak minta comparo, minta kat bawah. Nanti insya Allah kita cuba tunaikan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.